Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-kurab wa tuqda bihi hawaiju wa tunalu bihi al-gharaibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah malam ini kita sambung kitab Mukashafatul Qulub yang telah ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Dikisahkan ada satu orang melihat makhluk yang sangat buruk di padang pasir Sahara. Lalu dia bertanya kepada makhluk yang wajahnya amat buruk itu, siapakah kamu? Maka makhluk yang buruk wajahnya itu berkata, aku adalah amalan burukmu. Maka ia bertanya lagi, apakah amalan yang aku dapat menyelamatkan diriku daripada kamu? Maka jawab makhluk yang buruk wajahnya itu, amalannya adalah engkau hendaklah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan dalam hadis yang begitu banyak tentang selawat Nabi. Maka selawat Nabi ini boleh menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Maka seorang yang amalnya sedikit, buruk amalnya, maka dia boleh menyelamatkan dirinya daripada azab Allah melalui selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selawat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, selawat itu berada di atas cahaya dan ia berada di atas siratal mustaqim. Barang siapa yang berselawat kepada hari Jumaat sebanyak 80 kali, maka Allah mengampunkan akan dosa-dosanya selama 80 tahun. Maka sesiapa yang mengekalkan amalnya, bukan sekali baca, hendaklah dia sentiasa mengekalkan sebanyak 80 kali. Maka ada ulama mengatakan berdasarkan hadis, man shalla alayya wahidah sallallahu biha asyara, siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah menurunkan 10 rahmat. Maka sesiapa yang berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekali, Allah turunkan 10 rahmat. Siapa yang berselawat 10 kali, Allah turunkan 100 rahmat. Siapa yang berselawat 100 kali, Allah turunkan 1000 rahmat. Siapa yang berselawat 1000 kali, Allah haramkan api neraka menyentuh dia. Maka terselamatlah dia daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada junjungan, ada seseorang yang tidak pernah berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu satu hari dia bermimpi. Namun Allah nak beri kebaikan kepada dia, dia memimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dalam keadaan Rasulullah tidak memandang ke arahnya. Lalu dalam keadaan macam itu dia bertanya, ya Rasulullah, adakah engkau marah kepada aku? Kata Rasulullah, tidak. Lalu mengapa engkau tidak memandang kepada wajahku? Lalu Rasulullah mengatakan, kerana engkau tidak mengenal diriku. Lalu dikatakan, tidakkah engkau wahai Rasulullah mengenali akan umatmu? Engkau tidak mengenali aku, padahal aku adalah di kalangan umatmu. Dan tidakkah engkau mengenali akan umatmu? Sebagaimana ulama mengatakan, Rasulullah ini amat mengenali umatnya berbandingkan seorang ibu yang kenal pada anaknya. Kata Rasulullah, mereka benar, iaitu ulama itu benar, tetapi engkau tidak mengingati aku dengan berselawat. Maka sebab itulah aku tidak mengenali dirimu. Maka aku mengenali umat aku mengikut kadar selawat mereka kepada aku.
Maka dengan sebab itu Nabi SAW ada menyatakan dalam hadisnya yang mafhumnya, orang yang paling hampir denganku di negeri akhirat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kena faham orang yang paling hampir. Bagaimana dengan orang yang sembahyang? Ya, hampir dengan Rasulullah. Bagaimana orang yang banyak puasa? Ya, hampir dengan Rasulullah. Orang yang banyak sedekah? Hampir. Tapi yang paling hampir dengan aku, kata Rasulullah, orang yang paling banyak berselawat kepada aku, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang tadi sebenarnya dia bermimpi. Lalu dia tersedar daripada mimpi tadi, dia pun berkata, dia kata mimpi tadi dia tersedar, dia mewajibkan dirinya untuk selalu berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali. Maka dia amalkan selawat itu 100 kali menjadi amalan harian. Maka dengan sebab itu, kalau kita banyak berselawat, Allah pemudahkan urusan kita di dunia. Bila Allah pemudahkan urusan kita di dunia, maka Allah pemudahkan urusan kita di negeri akhirat. Maka orang bertanya, cukup dengan selawat? Ya, dengan selawat itu menyebabkan ada kekuatan melakukan amal ibadat lain. Jangan selawat saja meninggalkan ibadat yang lain. Bila seorang itu berselawat, insya-Allah Allah memberi kekuatan. Lihat Rasulullah seorang yang bijaksana. Bila mana bertanya, ya Rasulullah, saya ini tidak ada amal banyak. Kemudian syariat Allah ini banyak, suruh saya buat begini. Bolehkah Rasulullah tunjukkan saya satu amalan sahaja? Bila saya buat amalan ini, saya seperti buat amalan yang lain. Maknanya dia nak bagi tahu, saya tak kuat sembahyang sunat, saya tak banyak baca Quran, tapi bagilah satu amalan. Bila saya beramal ini, seperti saya kuat dengan amalan yang lain. Maka Rasulullah sebut, wal yakul lisanaka rutban bi zikrillah, kamu hendaklah jadikan lidah kamu basah dengan zikir pada Allah. Maka sahabat ini dia hanya ambil zikir lah. Maka masa tu dia berzikir, sebab dia kata, saya nak sembahyang malam tak erok, nak baca Quran pun tak banyak, sembahyang puasa sunat pun tak banyak, saya nak satu amalan sudah. Tapi kalau saya buat satu amalan tu, saya seperti buat amalan yang lain. Jadi dia nak seolah-olah dia nak tinggal ibadat lain, nak ambil satu saja. Rasulullah yang bijaksana ini bagi satulah, sudahlah zikir saja. Wal yakul lisanaka rutban bi zikrillah, jadilah lidah kamu banyakkan berzikir pada Allah, biar basah berzikir pada Allah. Maka sahabat ini berzikir. Kesan daripada berzikir, Allah beri dia sembahyang pun rajin, baca Quran pun rajin. Maka bukan disuruh selawat sudah tinggal yang lain, tidak. Maka dengan kamu berselawat nanti, Allah akan mendatangkan cahaya dalam hati kamu. Bila datang cahaya dalam hati kamu, maka orang yang ada cahaya akan mencari cahaya, orang yang kegelapan akan mencari orang yang ada cahaya. Maka dalam keadaan macam itu, as-salatu nurun, sembahyang itu cahaya, baca Quran itu cahaya, semuanya bercahaya. Maka cahayanya itu bila? Dekat negeri akhirat. Maka dikatakan bahawa orang tadi pun dia teruskan membaca selawat 100 kali, lalu dalam keadaan macam itu dia kekalkan, dia terus melakukan hal itu. Selang beberapa waktu dia bermimpi lagi bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah kali ini mimpi tengok dia dengan gembira, senyum Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kini aku mengenalimu. Dan Rasul mengatakan kepadanya dalam mimpi, aku memberikan syafaatku kepadamu nanti. Kerana apa? Kerana engkau telah menjadi pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Dalam surah Imran ayat yang ke-31. Kalau sambungannya, yuhibbukumullah. Maka katakanlah, jika kamu benar-benar cinta kepada aku, yakni kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Sebenarnya dalam kisah ini, asbabun nuzul, sahabat-sahabat dia datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, saya berjihad kerana Allah.
Ya Rasulullah, saya infak kerana Allah. Ya Rasulullah, saya buat ni kerana Allah. Saya buat begini kerana Allah. Begini semua kerana Allah. Lalu Allah menyatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, orang yang datang kepada kamu mengatakan dia buat kerana Allah, beritahu kepada dia, kalau mu nak cinta Allah, mu kena ikut Rasulullah dulu. Kata ulama, kalau mu nak buat sesuatu, biar mu rasa cinta kepada Rasulullah. Kerana orang yang cinta kepada seseorang, dia akan mengikuti seorang yang dia cinta. Macam contoh, apa Rasulullah kata, wajib atas aku 3 perkara, yang lain sunat bagi umat aku. Apa dia? Antaranya sembahyang malam, wajib atas Rasulullah. Maka kita pun cuba juga nak buat. Kenapa? Kerana nak ikut orang yang kita cinta. Di antaranya sembahyang sunat duha. Sunat duha itu wajib bagi Rasulullah, tapi bagi kita sunat saja. Yang satu lagi saya lupa pula apa, 3 tak apa, tinggal dulu. Jadi nak bagi tahu bahawa kalau kamu cinta Allah, ikut Rasulullah. Ikut Rasulullah, barulah kamu dapat cinta Allah. Yuhibbukumullah, maka kasih Allah kasih kepada kamu. Maka ayat ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak seorang yang bernama Ka'ab bin Ashraf dan sahabat-sahabatnya yang lain masuk Islam. Lalu mereka berkata, kami sebenarnya berada dalam kedudukan abna Allah, kami adalah anak-anak Allah, kami sebenarnya orang yang cinta Allah, kami boleh terima Allah, tapi untuk beriman dengan kamu, kami tidak ingin. Lalu Allah berkata, ya Muhammad, katakan pada mereka, mana-mana yang kata nak cinta pada aku, mesti melaluimu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dikatakan bahawa jika kamu benar-benar kasih kepada Allah, maka ikutilah baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Taala akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Kecintaan orang-orang mukmin kepada Allah adalah mematuhi perintah Allah dan mengutamakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan juga mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka sedangkan kecintaan Allah kepada orang-orang mukmin adalah Allah memuji mereka dan Allah memberi pahala, Allah memberi keampunan, Allah memberi kenikmatan, Allah memberi rahmat, memelihara ia dan memberi taufik kepada mereka. Maka lihat di sini, kita cinta kepada Allah, orang mukmin cinta kepada Allah dengan apa? Dengan ketaatan. Ketaatan itu untuk mencari apa? Untuk mencari redha Allah. Itu sahaja. Tidak kita buat ibadat kecuali cari redha Allah. Latihkan, tolak segala pujian orang pada kita. Jangan mari dalam hati nak pujian, tolak, istighfar banyak-banyak. Tak layak kita terima pujian. Tolak apa-apa habuan yang datang dalam hati, inginkan habuan, tolak. Kerana semua itu benda yang hina di sisi Allah. Yang tinggi adalah mencari keredaan. Jadi kita orang mukmin kepada Allah, adab kita kepada Allah, maka kita melakukan ketaatan dan mencari redha Allah. Itu hak mukmin kepada Allah. Hak Allah kepada mukmin, Allah Ta'ala, Allah lah yang memuji kita. Maka kata guru saya, cari pujian Allah, jangan cari pujian makhluk, jangan. Cari pujian Allah. Hatta walau kamu dihina, walau kamu dijauhkan oleh orang ramai, walau kamu dibenci, itu tidak mengapa, asalkan kamu mendapat kasih sayang Allah. Maka Allah puji orang tadi. Bila Allah Ta'ala puji, Allah memberi pahala kepada dia. Bila Allah memberi pahala, Allah memberi pengampunan kepada dia. Bila Allah memberi pengampunan, Allah memberi nikmat kepada dia. Bila Allah memberi nikmat kepada dia, Allah memberi rahmat kepada dia. Bila seorang itu dapat rahmat, Allah pelihara dia daripada buat maksiat. Dan bila Allah Ta'ala pelihara dia daripada buat maksiat, Allah beri taufik dia dalam melakukan ketaatan. Kita tak boleh buat taat banyak, tak diberi taufik oleh Allah. Semua ingin sembahyang malam, nak sembahyang tahajud, sampai mati tak kejut. Ingin sembahyang tahajud. Tapi bagi orang yang diberi taufik, Masya Allah, boleh buat amal ibadat kepada Allah Ta'ala. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali, dalam kitab ini Mukasyafatul Qulub, kitab Mukasyafatul Qulub ini mengambil kata-kata dalam kitab Ihya Ulumuddin, mengatakan sesiapa yang mengaku 4 perkara
padahal dia tidak lakukan 4 perkara, bermakna ia berdusta. Apa 4 perkara itu? Barang siapa yang mengaku mencintai syurga tetapi dia tidak melakukan ketaatan, maka ia dusta. Kalau dia kata saya inginkan syurga tapi tidak melakukan ketaatan, maka ia dusta. Maka untuk melakukan ketaatan ini kita kena datangkan rasa tamak. Rasa tamak. Sebab itu cara kita nak rajin buat ibadat, datangkan sifat tamak. Cara kita nak meninggalkan maksiat, datangkan sifat takut. 2 tu. Maka Allah berfirman, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Maka mereka itu boleh bangun pada waktu malam, renggangkan lambungan belakang dia daripada tempat tidur mereka kerana 2 sebab. Khaufan, mereka khauf, takut, wa tama'an, mereka tamak. Maka datangkan sifat tamak. Sifat tamak pada apa? Bukan pada harta, itu dicela. Sifat tamak pada mencari redha Allah. Biar Allah redha kita, biar Allah jadi pandang kita, biar Allah nak beri pahala banyak pada kita. Biar datang macam itu, untuk datang rasa semangat untuk beribadat. Dan letakkan kita, saya nak syurga, tak apa. Orang-orang sufi kata orang yang beribadat nak syurga tidak ikhlas lagi. Itu bagi orang yang makamnya khawas ataupun khawasul khawas. Kita makam orang awam, untuk syurga tidak mengapa. Sebab itu sahabat, bagi orang-orang yang baru masuk Islam, Nabi bagi tahu. Ada sahabat itu suka main kuda. Nabi kata, kamu mau kuda dalam syurga? Dalam syurga lagi hebat lagi. Buat ibadat banyak-banyak, nanti masuk syurga boleh main kuda dalam syurga. Nabi beritahu pada sahabat, menggalakkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu infak harta pada jalan Allah. Maka Nabi menggalakkan sahabat buat amal ibadat untuk masuk syurga. Tetapi bila sahabat sudah yang maknanya yang sudah dijamin syurga, yang dia punya kedudukan tinggi, Rasulullah tidak mengajar sahabat begitu dah. Kedudukan sahabat ini kedudukan yang lebih tinggi pada sahabat yang lain. Maka kita ini orang awam, tak apa, beribadat nak masuk syurga, tak apa. Barang siapa yang inginkan syurga tidak mau taat buat amal ibadat, maka dia dusta. Ini yang pertama. Barang siapa yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi mereka itu membenci para ulama, dia dusta. Para ulama, tolong jangan kita benci. Jangan benci para ulama, mereka banyak ilmu pada kita. Apatah lagi kalau para ulama itu terdiri daripada wali Allah. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi. Sesiapa yang memusuhi wali aku istihar perang pada dia. Jadi jangan hina para ulama, kerana kata ada ulama menyatakan sesiapa yang memusuhi para ulama matinya su'ul khatimah, wal iyazubillah. Jangan. Kalau orang itu menyatakan buruk pada Imam Ghazali, kita berlepas diri. Kalau orang merendah-rendahkan Imam Syafi'i, kita berlepas diri. Kerana mereka para ulama, siapa yang cinta Rasulullah, kasihilah para ulama. Maka kalau dia tidak kasih pada ulama, dia dusta. Ini yang kedua. Yang ketiga, barang siapa yang mengatakan dia takut pada neraka tetapi dia terus melakukan maksiat, dia dusta. Tadi satu orang bertanya, anak bertanya, dia kata macam mana kita buat ibadat maksiat buat lagi? Walaupun kita masih lagi buat maksiat, kita tak boleh tinggalkan ibadat. Tidak boleh tinggalkan ibadat. Hanya kita kena usaha bersungguh-sungguh agar memperbanyakkan ibadat, agar ibadat itu dapat membawa dia kepada meninggalkan maksiat. Sebagaimana iblis dan syaitan tidak pernah berputus asa untuk menyesatkan kita, kita tidak boleh berputus asa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang mengaku bahawa dia cinta kepada Allah tetapi dia keluh kesah dengan ujian, dia mengeluh dengan ujian, maka ia dusta. Bila dapat ujian Allah, jangan berdusta, jangan berduka cita, bahkan hendaklah kembalikan hati kita kepada Allah.
Maka sifat orang beriman, apabila diberi nikmat dia bersyukur, apabila diberi ujian dia bersabar. Tidak ditimpa ujian. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, Abu Lais As-Samarqandi mengatakan tidak ditimpa ujian kecuali 3. Yang pertama at-takrib, untuk mendekatkan diri pada Allah. Para jamaah, kalau kita tengok orang tu kena ujian, ada satu orang datang, Ustaz, saya rasa ujian saya sangat berat, orang lain tak kena macam saya. Kalau begitu, bermakna kamu orang yang paling Allah kasih. Apa dalilnya? Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Sesiapa yang Allah nak beri kebaikan pada dia, Allah beri ujian pada dia. Maka kita yang ditimpa ujian kena sabar dan belajar, jangan mengeluh. Jangan belajar, jangan mengeluh saja. Maka dikatakan untuk takrib, untuk mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua tahzib, untuk mendidik hati-hati kita. Sebab kita kalau dapat nikmat kita lupa, maka Allah beri ujian kita ingat itu Allah nak didik kita. Maka bila mana orang itu ditimpa ujian, dia ingat pada Allah, itu tanda Allah Ta'ala kasih. Tapi kalau dia ditimpa ujian, dia semakin jauh, ia tanda ia dibenci oleh Allah. Waliyazubillah. Dan yang ketiga dia panggil li ta'zib, untuk diazabkan dia. Azab tu tujuan apa? Takfir, untuk menghapuskan dosa. Allah tidak zalim. Sebab itu satu hari Syekh Yusuf Al-Hasani menyatakan bahawa kamu tidak mahu terima ujian, sedangkan kamu nak masuk syurga. Kamu yakin ke dengan amal kamu kamu boleh masuk syurga? Allah nak masukkan kamu dalam syurga. Allah lihat amal kamu, tapi amal kamu amat sedikit. Maka Allah nak masukkan syurga dengan sifat, dengan kesabaran. Maka diberi ujian. Maka bila diberi ujian kamu sabar, kamu boleh masuk syurga tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang betul-betul sabar, dia masuk syurga tanpa hisab. Maka ini kelebihannya bagi orang sabar. Maka demikianlah, hendaklah kita ini belajar, kalau boleh jangan mengeluh. Jadilah kita dengan Allah seperti anak kecil dengan ibunya. Bagaimana kalau ibunya marah anak kecil tak lari, anak kecil peluk mak dia. Walaupun kemudian bagaimana kalau ibunya marah, ibunya pukul dia tak lari, dia kata ampun mak, ampun, betul. Tengoklah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, jadilah kamu dengan Tuhan kamu bagaikan anak kecil dengan ibunya. Walaupun ibunya marah, walaupun ibunya kata sesuatu, dia tak lari, bahkan dia minta ampun pula dengan mak dia. Begitulah. Maka Rabi'atul Adawiyah ada menyatakan dalam syairnya. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Engkau bermaksiat kepada Tuhan. Engkau bermaksiat kepada Tuhan, lalu engkau tunjukkan rasa cintamu pada Allah. Kamu bermaksiat kepada Allah, kemudian kamu kata kamu cinta Allah. Demi Allah, ini amat pelik sekali. Kalau cintamu benar, pasti engkau akan taat kepada Allah. Sebab seorang yang taat, seorang yang cinta, dia akan taat. Bagaimana kamu nyatakan, kata Rabi'atul Adawiyah, kamu maksiat pada Allah, kamu menyatakan kamu cinta pada Allah. Demi Allah, ini amat menghairankan. Sebab kalau cintamu benar, kamu akan taat kepada Allah. Kerana seorang yang bercinta, dia akan menjadi orang yang taat. Maka tanda kecintaan itu adalah dia menuruti orang yang dia cinta. Dia menghindari diri daripada penentangan terhadap orang yang dia cinta. Apa-apa orang yang dicinta itu, cinta benda tu dia pun cinta. Apa-apa orang tu tak suka, dia pun tak suka. Kenapa? Kerana perasaan cinta. Maka setinggi-tinggi cinta adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang itu nak dapat cinta Allah, mesti melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila dia bercinta kepada Allah, maka semuanya merasa ringan. Semuanya rasa ringan, tidak ada rasa berat. Al-Imam Syibli satu ketika orang datang jumpa dia ramai-ramai.
Lalu dia bertanya, siapa kamu? Sebab Al-Imam Syibli ini dia ulama besar. Jadi orang banyak kenal dia. Dia tak kenal orang. Siapa kamu? Kami adalah pecinta kamu. Kami semua datang jumpa kamu. Kami cinta pada kamu. Baiklah, mu tunggu sekejap. Al-Imam Syibli kata, betul kamu cinta saya? Ya, saya pecinta kamu, wahai Imam Syibli. Baik, tunggu sekejap. Imam Syibli masuk, ambil batu, lempar je. Lempar dia. Dia ambil batu. Orang Terengganu kata pekong. Terus lempar pada orang tadi. Lari orang tadi lintas pukang. Lari lintas pukang. Sambil lari yo, habis dah lempar, dia mari mula pada Imam Syibli. Mengapa kamu lari daripada aku? Kata Imam Syibli. Tidakkah kamu mencintai aku? Kenapa kamu lari daripada ujian aku? Katanya Imam Syibli, dia kata, orang yang benar-benar meneguk seteguk cawan anggur kecintaan, maka bumi dan negeri menjadi sempit bagi mereka. Orang yang betul-betul cinta kepada orang yang dia cinta, segala kesusahan itu menjadi ringan bagi dia. Contoh orang yang bercinta. Dia kata jumpa pukul 3 petang, pukul 6 baru sapa. Nak marah, tengok orang yang dicinta hilang marah. Maknanya hilang, tidak ada rasa berat dah. Sebab apa? Sebab cinta. Baik kalau tak cinta macam mana? Allah marah betul. Maka segala ujian itu menjadi ringan. Maka Al-Imam Syibli ini, cerita sedikit kisah Imam Syibli. Dia adalah anak murid pada Syekh Junaid Baghdadi. Syekh Junaid Baghdadi ini, Imam Syibli ini asal dia ni orang ada jawatan besar, governor kalau tidak silap. Maka zaman dia jadi jawatan besar ini, dia lalai pada Allah. Dia suka berpoya-poya, dia ini suka selalu lalai pada Allah. Maka dia ini tengok ada satu orang yang pengaruh dia hebat, namanya Syekh Junaid Baghdadi. Jadi dia tengok dia seorang pemimpin, pengaruh besar, ada lagi orang yang lebih besar pengaruh pada dia. Siapa? Seorang ulama. Siapa ulama itu? Al-Imam Junaid Baghdadi. Dia pun pergi jumpa Junaid Baghdadi, melalui kuliah dia pun masuk. Dia pun dengar kuliah. Bila dia dengar kuliah, kata-kata Syekh Junaid Baghdadi itu masuk dalam hati dia. Lalu dia datang. Terus dia rasa insaf. Dia pun datang jumpa Syekh Junaid. Dia pun datang jumpa Syekh Junaid. Dia kata, aku mendapati bahawa kamu mempunyai pemata yang begitu berharga. Dia kata begitu. Ni bahasa orang sufi. Pemata yang begitu berharga. Lalu katanya, pemata yang ada padaku itu amat tinggi nilainya. Apa kata kalau pemata itu engkau berikan kepadaku? Kata Syekh Junaid Baghdadi, pemata ini engkau tidak akan sanggup mendapatkannya. Katanya Al-Syibli, masih itu tak jadi Imam Syibli lagi. Katanya Al-Syibli, engkau jualah kepadaku berapa nilainya, akan aku sanggup untuk mendapatnya. Kalau kamu ingin betul-betul mendapat pemata daripadaku, maka hendaklah kamu menggadai segala pakaian kesombongan kamu. Ini bahasa sufi. Apa dia maksudnya? Pemata itu bukan pemata zamrud tu. Dia governor boleh pergi bandar beli pemata ribu-ribu pun. Tapi apa maksudnya? Maksudnya adalah ilmu penyucian hati. Maknanya baik. Berapa nilainya? Aku sanggup. Maka kalau begitu, buang pakaian kesombonganmu. Apa yang berlaku? Beliau terus letak jawatan. Jadi anak murid Imam Syibli datang jumpa, saya telah buang pakaian kesombongan kamu, pakaian kesombongan aku. Kata Syekh Junaid, ada lagi padamu, di dalam hatimu ada kesombongan lagi. Habis tu bagaimana yang perlu aku lakukan? Hendaklah engkau menjadi peminta sedekah. Maka dia jadi peminta sedekah selama 2 tahun. Macam mana orang yang hebat besar jadi peminta sedekah? Dapat duit peminta sedekah ini, nak buat macam mana?
duit ini hendaklah engkau bagi kepada fakir miskin. Adapun segala keperluan hidupmu aku akan tanggung, kata Al-Imam Junaid Baghdadi. Begitulah ia berlaku. Cukup 2 tahun. Kemudian cukup 2 tahun. Sudah habis 2 tahun. Kata Syekh Junaid Baghdadi, ada sedikit lagi, tambah 1 tahun lagi. Jadi 1 tahun lagi, 3 tahun jadi peminta sedekah. Habis kemudian daripada itu Syekh Junaid bertanya, apa perasaan kamu? Aku merasakan diriku sehina-hina manusia. Apabila seorang itu merasa orang lain lebih baik pada dirinya, apabila dia merasa dia betul-betul hina di hadapan Allah, ketika itulah Allah akan mengangkat dia. Dan barang siapa yang merasa dirinya besar, sombong, dia akan dijatuhkan. Dia serendah-rendah, Allah Ta'ala jatuhkan dia. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Siapa yang rendah diri, Allah angkat dia. Wa man takabbara, siapa yang membesar-besarkan dia itu, maka wada'ahu Allah, Allah jatuhkan dia. Kalau dia angkat diri dia, Allah jatuhkan dia. Kalaulah dia rendahkan diri, Allah angkat dia. Maka jangan kita mengangkat diri kita. Wala tuzakku anfusakum, jangan kamu menyucikan diri kamu. Lalu katanya Imam Syibli, ahli mahabbah menegur secawan anggur kecintaan, maka bumi dan negeri menjadi sempit bagi mereka. Kalau orang tu benar-benar cinta kepada Allah, maka bumi jadi sempit bagi mereka. Apa maksud sempit bagi mereka? Maknanya ada 2 keadaan. Yang pertama, Allah pemudahkan bumi dia, nak pergi mana-mana pun mudah saja sebab tak luas. Yang kedua, Allah Ta'ala jadikan kehidupan dia bukan mencari dunia. Dia nak keluar dari dunia sebab sempit. Kehidupanlah kehidupan akhirat. Mereka mengenai Allah dengan sebenar-benarnya. Mereka tersesat di dalam keagungan Allah. Apa maksud tersesat? Maksudnya mereka itu sudah maknanya tak boleh keluar dah, duduk dalam keagungan Allah. Satu orang berjumpa dengan saya. Dia